Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Berbahagia Tuan Imam, sahabat-sahabat pimpinan Surau Ad-Diniyah dan Tahfiz Ad-Diniyah yang amat dialukan kehadiran pada malam ini. Berbahagia Al-Fadil Tuan Haji Zainal Abidin, Tuan Nazir Masjid Sungai Tua yang sudi bersama-sama kita pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, anak-anak tahfiz yang semuanya insya-Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita, peluang kepada kita menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah dengan sebesar-besar kesyukuran beserta dengan harapan daripada kita agar Allah Subhanahu wa taala mengekalkan hidayah kepada kita untuk terus beriman kepadanya sampai ke hujung usia kita insya-Allah. Baru-baru ni seorang pelajar saya mengadu kepada saya dengan tangisan yang amat-amat saya risaukan, sedih dan tak tahu nak buat apa. Mengadu mengatakan bahawa apa yang beliau rumuskan ialah bapa dia telah kembali kepada agama asal. Bapa beliau telah murtad. Yang dulunya seorang Cina, berbangsa Cina, beragama Buddha, kemudian memeluk Islam sebelum berumah tangga dengan ibu dia. Sekarang usia pelajar saya itu dalam 19 ataupun 20 tahun. Dan khabarnya, kata beliau, bapa dia sekarang ni saling tak tumpah segala-galanya macam seorang lelaki Cina beragama Buddha kembali. Segala-galanya. Maka saya sebutkan kepada beliau, cubalah rujuk kepada pihak berkuasa agama lah. Sebab saya nak bertolong cara lain tak boleh. Justru banyak kekangan-kekangan yang mungkin memberikan kesan negatif kepada saya. Sebab saya faham sangat apa cerita beliau itu, menggambarkan banyak halangan kalau tolong mungkin jadi mangsa kepada saya lah. Dengan rantaian apa cerita beliau, bapaknya bersaing, berkawan dengan kawan-kawan yang gangster dan sebagainya, banyak benda yang kita risaukan daripada yang baik. Maka saya kata ke beliau, minta tolong mak mengadu pada pihak berkuasa agama supaya dapat ambil tindakan untuk memulihkan ayah awak yang telah pun begitu keadaannya. Na'udzubillah. Jadi kita bersyukur kepada Allah SWT yang masih memberikan pengekalan hidayah kepada kita. Mudah-mudahan insya-Allah kita begini sampai ke hujung nyawa kita insya-Allah. Keduanya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita untuk sama-sama terus berada dalam nikmat Ramadan. Pada 10 terakhir Ramadan, semalam ataupun kemarin semalam, kita dihebohkan dengan seorang hamba Allah, seorang siak di sebuah surau di belah Kajang sana, kembali ke rahmatullah, dalam sujud solat ba'diyah zuhur tengah hari semalam, tengah sujud kembali ke rahmatullah.
Ni siap di surau sana, siap sini alhamdulillah masih bersama kita lagi. Kan? Tapi tak apa, dua-duanya bagus. Panjang umur bagus untuk bersama kita dengan tugas yang masih lagi banyak. Meninggal pun bagus alhamdulillah dalam Ramadan. Sujud dalam solat dalam Ramadan, tuan-tuan sekalian. Kan? Sujud dalam solat 10 terakhir Ramadan, sesuatu yang amat susah nak dicari sebenarnya. Nak rancang begitu tak boleh, tapi Allah Ta'ala pilih bagaimana hebatnya siap berkenaan. Sebab tu kata ulama, dalam kelompok pengurusan surau, yang paling baik bukan pengurusi, minta maaf Haji Zul kalau ada. Yang paling baik siap sebenarnya. Sebab tanpa siap ni banyak benda tergendala. Nampak macam remeh, kapet tak terurus, sejadah tak betul, banyak benda nampak macam kecil-kecil anak lah dan sebagainya, tapi besar peranan. Bendahari pun tak boleh lawan sebenarnya. Betapa besar peranan yang dibawa oleh siap. Maka mungkin sebab itulah siap yang istiqamah dengan perkara yang disuruh oleh Allah Ta'ala ini, dia pilih kembali kepada dia semalam dalam saat 10 akhir Ramadan. Masya Allah, sesuatu yang hebat yang Allah Ta'ala hadiahkan kepada orang yang rapat, yang dekat dengan dia. Sidang hadirin sedang hadirat sekalian, pada jemaah sekalian, kita menyebut soal Ramadan Al-Mubarak sebagai bulan pilihan Allah Ta'ala untuk diberikan kepada kita peluang bersama dengannya. Dan 10 terakhir Ramadan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan malam Al-Qadar. Kita sebut sebagai Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, malam ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tentukan segala-galanya. Masa dia nak berlaku bila? Wallahu alam. Kelebihannya berapa banyak? Wallahu alam. Banyak ketentuan yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk diadakan pada 10 terakhir Ramadan pada malam Al-Qadar berkenaan. Cuma yang sampai kepada kita suatu perkiraan bahawasanya ia lebih baik daripada 1000 bulan. Ada orang tanya, kenapa kiraan bulan? Kenapa tak kira dari segi pahala? Macam solat berjemaah, kalau seorang 1 pahala, berjemaah 27 pahala. Kenapa tak disebutkan pahala dalam Al-Qadar itu? Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala nak beritahu kita, kalau kita menghitung kelebihan Ramadan sebulan, maka jangan pelik, jangan rasa macam tidak ada apa-apa. Al-Qadar itu sebenarnya lebih baik daripada 1000 bulan. Bermakna lebih baik daripada 1000 kali Ramadan. Sedang jemaah sekalian, itu maksud dia. Lebih baik, lebih mulia daripada 1000 kali Ramadan. Kalau sepanjang Ramadan kita ni hebat, maka ingatlah Al-Qadar satu malam itu lebih baik daripada seluruh 1000 Ramadan. Kalau sempat usia kita mengecap nikmat 1000 kali Ramadan. Kita tuan-tuan baru beberapa kali. Kalau usia saya 40 lebih ini, baru betul-betul Ramadan, dengan usia akhir balik tak sampai 40 lagi. Maka kita banyak lagi perjalanan yang panjang untuk mencapai jumlah tersebut. Tapi Allah Ta'ala berikan kelebihan, dapat sekali Al-Qadar, insya-Allah sama dengan kita beribadah selama 1000 bulan Ramadan Al-Mubarak. Hadiah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, satu kisah seorang sahabat Nabi SAW, saya terlupa nama beliau. Nak sebut takut salah, baik tak payah sebut. Takut ada yang kata saya tak tahu nama tersebut, tak payah sebutlah. Tapi sahabat Nabi SAW. Satu hari sahabat ni sedang jemaah sekalian, dia tertidur selepas berbuka puasa, lepas solat maghrib berjemaah. Lepas buka puasa, solat maghrib berjemaah, makan biryani gam batu pahat, kambing, tertidur. Tertidur. Kemudian beliau terjaga di tengah malam. Bila jaga tengah malam, sahabat ni cari sesiapa lagi yang belum solat macam dia. Cari untuk solat berjemaah, untuk dapat kelebihan Ramadan. Sebab Allah gandakan segala-galanya. Kalau yang fardu jadi macam berganda-ganda, yang sunat jadi pada fardu dan sebagainya. Dicari sahabat-sahabat lain tak jumpa. Semua dah buat isyak. Cari orang yang tengah buat solat tarawih pun tidak ada. Tarawih pun dah habis. Tazkirah dah habis, murid dah licin, Haji Alim dah bersihkan segala-galanya. Tak ada apa lagi dah. Dah tengah malam, orang dah balik rumah nak tidur sebab nak qiyam balik pukul 2-3 pagi. Dia baru jaga time tu. Cari tidak ada siapa-siapa nak temankan beliau untuk berjemaah, nak kejar balik isyak berjemaah. Maka sahabat tersebut diberitakan dia terpaksalah solat sendirian.
Tetapi dengan sebab kefahaman beliau yang begitu kuat nak kejar kelebihan sembahyang berjemaah, dia solat isyak 4 rakaat sebanyak 108 rakaat. Tuan-tuan sekalian, 108 rakaat bersamaan dengan solat isyak 4 rakaat ulang sebanyak 27 kali. Diulang isyak 4 rakaat sebanyak 27 kali untuk dapat 108 rakaat. Mengah-mengah dia, tuan-tuan. Kita baru 4 rakaat witir pun dah mengah, kan? Tengok imam, nasib baik imam baca pendek-pendek. Kalau imam Kampung Baru Kuala Lumpur, rebah kita, tuan-tuan. Saya baru ni di Kampung Baru 4 malam berterawih di sana sebab saya duduk hospital Al-Islam. Terawih 4 malam, nurse marah saya. Encik tak boleh pergi hospital, tak boleh pergi masjid, nanti rebah. Saya kata kat nurse, tak apalah, nurse rebah kat masjid, bukan kat disko. Apa nurse kisah? Kan? Rebah kat masjid. Susah encik. Apa susah? Kalau meninggal dekat masjid. Nurse risau. Kan? Nak sebutnya, tuan-tuan sekalian, di Kampung Baru imam dia imam daripada Mekah, imam daripada sana. Sembahyang, ya Allah, baca ayat panjang-panjang. Saya menggigil, tuan-tuan. Dah lah buka puasa, makan ubat 6 biji. Sambung tarawih pula 8 rakaat. 8 bercinta nak habis, tuan-tuan. Tanpa selawat, tanpa tazkirah. Baru 8. Dia buat 20. Saya 8 dah menggigil. Habis 8, Cik Alik pun cabut, pergi cari Nescafe tarik. Pukul 11 baru masuk ward. Nurse tengok semacam je. Cik gimana? Tarawih lah nurse. Tak faham-faham lagi ke? Padahal tarawih sikit je. Berkena Nescafe tarik dekat restoran dekat sebelah masjid. Dan kita pun mengah juga. Kan? Sedang jemaah sekalian, maka saya nak sebutkan tadi, sahabat ini sembahyang 108 rakaat. Kemudian dia jumpa Nabi SAW, cerita dengan bangga, wahai Rasulullah, aku dah solat isyak sebanyak 108 rakaat bersamaan dengan 27 kali ulang isyak 4 rakaat. Bagaimana pandanganmu wahai Rasulullah tentang apa yang aku buat? Nabi kata apa? Tak sama dengan kamu solat isyak berjemaah walaupun cuma 4 rakaat. Sidang jemaah sekalian, bahawasanya saya nak sebutkan, Nabi SAW beritahu kita dalam Ramadan Al-Mubarak ini, satu benda yang besar yang perlu kita ambil iktibar bersama ialah kelebihan, iaitu kelebihan ukhuwah, persaudaraan Islam, yang jarang kita lihat dari sudut itu. Terlihat dari segi pahala, kelebihan pahala berganda-ganda, beri itu, beri ini, derma dan sebagainya, macam-macam kita bicarakan. Tapi kelebihan ukhuwah yang Allah Subhanahu wa taala sediakan dalam Ramadan Al-Mubarak jarang kita bicarakan. Tak nampak kadang-kadang pada kita. Sebab itu kalau kita ungkap balik, kisahkan semula, kenapakah dalam Ramadan Al-Mubarak banyak perkara-perkara yang diberikan ganjaran yang berganda-ganda kalau dibuat secara berjemaah. Tadi soal sembahyang fardu. Lihat sekarang sembahyang sunat tarawih. Antara sunat-sunat yang paling besar tuntutan dia untuk berjemaah ialah tarawih. Sedang jemaah sekalian, Allah suruh, Nabi suruh demikian. Sunat saja, tapi tarawih ini amat besar tuntutan buat secara berjemaah. Kat rumah boleh, tidak ada masalah. Buat secara fardiah seorang-seorang boleh. Tapi dituntut kepada kita untuk berjemaah. Sebab apa? Nak ambil nilai ukhuwah, persaudaraan Islam sama kita. Sedang jemaah sekalian, maka sebab itulah kita harus melihat sudut yang lain, bahawa Ramadan Al-Mubarak menyediakan kepada kita suatu peluang untuk membina ukhuwah sesama kita, bina persaudaraan sesama kita. Kita ada tarawih, kita ada tadarus dan sebagainya untuk menjalin ukhuwah di antara kita. Maka sebab itulah bila mana ulama dilontarkan pandangan, pertanyaan, bagaimana hukum dengan murid kita waktu malam. Lepas habis tarawih, witir dan sebagainya, tengah malam makan lagi. Bukan sunnah pun, Nabi tak suruh pun. Apa hukum kita murid? Tak apa, diharuskan, silakan, boleh. Pasal apa? Ukhuwah. Makan mihun sup utara Haji Halim berjemaah, tak apa, bagus. Maksudnya begitu, boleh. Kita digalakkan, tidak ada masalah. Sambil itu kita berbual bicara, bertukar-tukar pandangan, cari penyelesaian masalah semasa dan sebagainya, untuk dengan nawaitunya membina ukhuwah di antara kita. Ini suruhan daripada Nabi SAW. Silakan, tidak ada masalah. Saya nak sebutkan sedang jemaah sekalian, bahawasanya perkara ukhuwah ni perkara besar, dengan sebab adanya ukhuwah, persaudaraan jemaah bersama kita ini, kesatuan fikir dan amal di antara kita ini memungkinkan kita melakukan banyak perkara yang baik
dan selesai banyak masalah di luar sana kalau kita bersama-sama, insya-Allah. Sedang jemaah sekalian, baru-baru ni kita dikejutkan dengan satu kejadian yang agak gempar jugalah. Kan ramai yang ambil kisah, ramai yang marah-marah, ramai yang pandang sinis, ada juga duduk diam dan sebagainya. Dua remaja Cina beragama, pada saya lah beragama Kristian kot, sebab dengan namanya itu menggambarkan agama beliau, Elvin dan juga Vivian. Tahu kan tuan-tuan dua remaja, sepasang remaja lah, lelaki dan perempuan, sepasang kekasih. Begitu. Mereka berdua ni promote, konon-kononnya lah promosi Ramadan, promosi bak kutih Ramadan. Tu dia. Bak kutih ni apa Sup babi. Kena sebut slow. Yusuf Tayyub. Tu kurma. Sup babi. Slow juga. Orang marah sebut kuat, tapi biasa. Babi sama juga. Pelan ke, slow ke, memang najis mughalazah pun tak berubah dia punya hukum. Sup babi, bak kutih. Dia promosi Ramadan konon-kononnya. Tapi ada cop halal jakin. Tu dia. Bak kutih ni maknanya babi, sup babi halal. Macam tuan-tuan, bila sembelih tu, babi dia sembelih ikut bak kutih. Maka isu ni jadi besar sebab dikatakan mencemar Ramadan. Elvin, Vivian mencemar Ramadan dengan cara mereka menghina kita, Ramadan Al-Karim yang mulia dikaitkan dengan babi. Masya Allah. Semua orang marah, semua pihak marah tuan-tuan. Yang tak dekat dengan agama marah juga. Pasal apa? Islam tak boleh dihina. Mana boleh main-main dengan babi macam ni? Tak boleh. Kita marah, kita melenting. Isu ni isu yang benar-benar mencemarkan, mengguris hati orang Islam. Bakat marah belaka. Termasuk perkasa pemarah juga. Bakat marah tuan-tuan sekalian. Maka saya sebut hadirin sekalian, bahawasanya bila mana begitu keadaan, kita kena lihat sudut yang lain. Bahawasanya bila mana ada segelintir di luar sana orang bukan Islam, macam budak Vivian dengan Alvin ini mencemar Islam, kita harus lihat bahawasanya kenapakah persoalannya, kenapa mereka sanggup buat demikian, sebab apa mereka sanggup buat demikian. Sebab kita harus bicara demikian kerana itulah pokok pangkal kepada perbincangan. Nak selesaikan masalah budak dua orang ni pun cari masalah, punca masalah. Kenapa kamu sanggup buat demikian di sebuah negara Islam macam Malaysia ni? Tuan-tuan dan sekalian, kalau kita bicara secara yang saya nak sebutkan pada malam ini, bahawasanya budak berdua ni sanggup buat demikian dengan sebab apa? Sebab mereka nampak kita sendiri pun sebenarnya dah sekian lama mencemarkan agama kita. Mereka buat biasa. Sebab Allah Ta'ala sebut, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Selama-lamanya, dulu, kini dan selama-lamanya, tak reda kepada kamu Yahudi dan Nasrani sehingga kamu ikut jejak langkah mereka, jadi macam mereka. Maka kalau dua ni Kristian buat kerja macam tu, pelik apa? Memang perangai mereka dah ikrar dah sekian lama pun akan buat macam-macam untuk hina kita dan sebagainya, sebab mereka bukan kita. Kenapa kita nak marah pada mereka? Rasa terguris ke? Itu soalan saya. Apa yang saya ungkapkan pada malam ini ialah bagaimana kita harus melihat punca kepada berlakunya perkara demikian ialah sikap kita yang sekian lama mencemarkan agama kita. Akhirnya orang ambil kesempatan, tengok test market, test power. Marah tak kalau orang lain buat? Kita marah. Kita buat tak apa. Itu isunya sekarang, hadirin sekalian. Isunya gitu. Kita marah bila ada orang yang mencemarkan agama kita, tapi duk diam bila kita sendiri mencemarkan agama kita. Tak kisah macam mana pun, tak ada masalah. Sedang jemaah sekalian, apa yang saya cuba ungkapkan pada malam ini ialah bagaimana kita lihat di luar sana banyak berlaku peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, sikap, amalan, pegangan dan sebagainya umat Islam yang macam kita yang sebenarnya mencemarkan agama Islam tanpa sedar ataupun dengan sedar. Berlaku sekian lama, sejak puluhan tahun, sekian lama hadirin dan sekalian, mencemarkan agama suci Islam. Kalau secara individual tuan-tuan dan sekalian, banyak berlaku.
Lihat Ramadan sendiri pun banyak berlaku sidang jemaah sekalian. Akan dalam Ramadan solatnya tidak. Dalam Ramadan aurat tak dijaga, auratnya buka. Dalam Ramadan masih lagi berpelesiran, bergaul bebas lelaki perempuan. Dalam Ramadan siaran TV tak terhalang, benda-benda yang buruk dan sebagainya. Macam tu juga. Dalam keadaan kita ada kuasa, ada kemampuan, sekatan tidak ada. Pengarahan untuk mengurangkan benda macam ini tak berlaku. Maka berlaku demikian. Kadang-kadang bukan orang biasa, tuan-tuan sekalian. Orang yang bukan biasa, pimpinan atasan dan sebagainya, masih mencemarkan Ramadan dalam Ramadan. Tak kisah pun kita. Sebab tak perasan. Tak perasan di manakah elemen unsur penghinaan kepada Islam dalam bulan suci Ramadan Al-Mubarak. Yang tak bertudung sekian ramai. Mungkin bertudung pakai telekong bila ke surau. Di rumah tak pakai. Pergi bazar Ramadan, tuan-tuan sekalian. Cuba pergi bazar Ramadan. Masya Allah. Kan? Ayam golek dengan orang golek sama aja. Sama aja. Bogel belaka. Kan? Lebih kurang sama aja. Yang beli ke yang jual sama aja. Mencemarkan Ramadan. Ini syiar. Memang bazar tidak ada dalam sunnah. Nabi tak pernah buat. Tapi bila kita buat jadi syiar. Syiar apa? Lambang kepada adanya Islam. Sebab apa ada bazar Ramadan? Sebab ada puasa. Bazar Ramadan bulan Syawal, bulan Tabiat namanya. Nama je bazar Ramadan. Bazar Ramadan, syiar Ramadan. Silakan, tidak ada masalah, boleh. Cuma jaga etikanya. Biar nampak Islam. Tapi bazar Ramadan peluang untuk orang hina Islam sebenarnya. Pasal apa? Nampak bazar Ramadan penuh dengan segala kemaksiatan. Rosak manjang. Tuan-tuan sekalian, pakaian, penjual, pembeli, pergaulan bebas dan sebagainya cukup tak terkawal. Tuan-tuan, bazar Ramadan ke apa isu Ramadan, jelas banyak penghinaan kepada Islam. Contoh tuan-tuan, baru ni saya dekat Hospital Al-Islam Selasa sampai Jumaat, minggu yang kedua Ramadan. Saya sakit biasa je, darah tinggi tak terkawal, blood pressure naik tak turun-turun, 180, 105. Doktor pegang lah, tak boleh balik rumah, nak macam mana. Kerja saya buka tingkap, bukan buka tingkap pun, di kat tingkap ward, tengok orang perhati. Memang betul-betul mengarah ke Masjid Kampung Baru. Tuan-tuan bayangkan waktu solat asar di Masjid Kampung Baru tu, dalam masjid saya berjemaah, alhamdulillah dapat peluang. Ramai tuan-tuan, ramai, 500 orang lebih ikut. Ramai, di tiap waktu memang ramai situ. Tempat tumpuan orang kan, mudah pergerakan, memang ramai. Saya nak sebutnya tuan-tuan sekalian, waktu jemaah ratusan orang dalam masjid, di luar juga ratusan orang tengah queue berbaris tunggu berlambut percuma. Daripada depan masjid tu pusing ke belakang berbaris. Satu kali saya pergi agak lambat sikit sebab nurse sebelum tu dah cek saya semua, agak lambat sikit nak ke masjid untuk berjemaah. Kan? Jadi saya lambat, saya bergerak ke masjid di kala jemaah sedang sembahyang. Saya perhati tuan-tuan, Masya Allah, ramai, ratusan di luar beratur berbaris nak tunggu berlambut percuma. Yang mana ianya diagihkan lepas segala-gala jemaah selesai sembahyang asar berjemaah. Mereka tak sembahyang asar berjemaah. Nak sebut tak sembahyang asar mungkin tidak lah kot, mungkin tidak, Allahu a'lam. Tapi berjemaah dalam masjid memang tidak. Pasal apa? Jemaah kat dalam 500 orang, mereka beratus kat luar, beratur sampai ke belakang masjid nak tunggu berlambut percuma. Bayangkan, ini kalau orang tengok tuan-tuan, aib kita, malu Islam. Mana yang kamu cari? Nilai berlambut ke nilai berjemaah dalam Ramadan? Masya Allah. Tuan-tuan, RM2 je kalau beli pun. Sebungkus RM2, berlambak-lambak dekat Masjid Kampung Baru tu, yang sedia dijual. Yang free tu free lah. Yang jual tu tuan-tuan ada 20 periuk besar, dimasak tepi laluan jalan kaki dekat Hospital Al-Islam. Bermula jam 8 pagi mula masak. Saya tengok, tu kerja saya hari-hari. Tengok orang berlambut, tengok ikat berlambut, jual berlambut. Tak ada kerja di hospital. Kan? Saya nampak sama sekali. Cuma tak rakam sebab kamera tak ada. Kan? Tuan-tuan, syiar kita punah rana, rosak. Itu tempat lambang syiar. Saya nak sebutkan begitu. Penghinaan kepada agama. Orang tak hirau pun, orang tak kisah pun. Kan? Tapi kenapa bila dua hamba Allah yang tak beragama dengan agama Allah hina, kita marah? Sebab apa? Sebab kita tidak ada satu hati, satu perasaan,
satu jiwa kan sebagai seorang Muslim yang sebenar. Tak faham benda-benda macam tu. Akhirnya kita nampak bahawasanya orang lain, tak boleh. Jangan sentuh agama kami. Jangan hina, jangan buat macam-macam. Kami marah, kami tak suka. Tapi kalau kami buat, kami tak apa. Macam tu maksud dia lebih kurang. Buat je sampai akhirnya. Tuan-tuan, ini 10 akhir Ramadan lagi banyak. Kau nak cari masalah-masalah yang kita buat, orang Islam buat, menggambarkan pencemaran Ramadan. Tuan-tuan boleh bangga, alhamdulillah, kita berada di rumah Allah SWT. Tapi cuba kalau ada masa, cuba-cuba jenguk dekat pasar raya sekarang, 10 akhir Ramadan. Masya Allah, teruk tuan-tuan. Kita mungkin bangga di sini, mereka bangga di sana. Lepas tu kata Luqmanul Hakim, afdalus sa'adah at-taufiqu minallah. Seafdal kebahagiaan ialah taufik, bimbingan, pedoman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat taufik daripada Allah Taala untuk kekal di sini sampai ke akhir Ramadan. Rasa seronok berteleku di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, seronok berjemaah tarawih, seronok dengan tazkirah, seronok mori. Ada orang seronok dekat NSK. 10 malam NSK tolak troli, mata merah sama dengan mati ikan. Cari ikan, cari ayam, cari daging, sayur, telur. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Tu yang saya sebut tadi, bazar Ramadan macam tu juga. Dia seronok. Seronok apa? Seronok mencemarkan syiar Islam. Maka sedang jemaah sekalian, apa yang saya nak ungkapkan dengan ayat yang saya bacakan di awal tadi ialah Allah Subhanahu Wa Taala suruh kepada kita ada satu ketumbukan, satu kesatuan, satu wahdah, namanya jamaah. Jamaah untuk bersatu bagi menjadikan kita satu kekuatan yang luar biasa bagi membendung segala-gala yang disebutkan tadi, mengelakkan masalah berlaku dan sebagainya. Kita hari ini tuan-tuan, kenapa orang hina kita? Sebab kita tak ada jemaah, kesatuan tidak ada, masing-masing bergerak sendiri. Yang ni marah, ni tak marah, ini macam ni keputusan dia, ini macam ni keputusan dia, dan sebagainya. Itu peringkat nasional. Internasional di luar sama juga. Bagaimana berlaku di Mesir? Musuh tak duduk diam tuan-tuan, buat kerja macam-macam. Mursi, Dr. Muhammad Mursi naik setahun, dah rebah dah sekarang, dah jatuh dah. Umat Islam tak ada kesatuan. Kita mungkin marah, buat demonstrasi, pun tak semua buat demonstrasi. Ada yang pergi, ada yang tak pergi. Ada kata tak payah pergilah demonstrasi, buang masa je. Dia orang bukan dengar pun. Kesatuan tidak ada. Itu kita. Tanah Arab sendiri, Saudi sibuk dengan kerja dia, Jordan dengan cara dia, Kuwait dengan cara dia, Iran dengan syiah dia, dan sebagainya. Di mana kesatuan kita untuk membantu Mursi itu naik semula? Tak nampak tuan-tuan sekalian. Itu yang saya sebutkan tadi, bahawasanya perlu ada satu kesatuan dalam kehidupan beragama kita untuk menjadikan Islam itu kuat semula. Dan ala kulli hal, akhir kata tuan-tuan, untuk akhirnya kita berupaya untuk mengembalikan khilafah, kerajaan Islam yang telah pun berakhir pada tahun 1924 di Turki, yang ditumbangkan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Itu kerja kita tuan-tuan. Maksudnya saya sebut, kita berjemaah, kita berukhuwah, biar sampai ke tahap itu. Saranan saya, jangan jemaah habis Ramadan je, tapi jemaah sampai bila-bila. Jemaah ialah kesatuan, berfikir untuk mengangkat martabat agama Allah SWT dalam apa jua ruang sekalipun. Bela ummah, bela Islam, sampai akhirnya tertegak sebuah kerajaan Islam. Itu sifat kita. Pengajaran, pengalaman Ramadan bawa ke situ, bawa ada faedah. Kalau tak tuan-tuan, sia-sia kita. Habis kat sini aja. Yang geng surau, yang tak surau. NSK. Bazar Ramadan. Ada geng masing-masing. Jemaah yang tak sekata. Biar ada kekuatan, kita bina dengan apa yang kita dapat daripada Ramadan, untuk akhirnya tuan-tuan, kita dapat mengembalikan sebuah pemerintahan Islam yang kuat, yang teguh, supaya akhirnya isu Alvin Vivian ke, Mursi ditumbangkan ke, dan terbaru semalam budak ambil semayang dengan anjing ke, dan sebagainya, tak berulang tuan-tuan. Sebab apa? Kita ada kekuatan mengelak, menghalang semua itu dengan kuasa yang ada pada kita. Saya faham, ada yang tak faham sebab nak direct tak boleh, tapi harap boleh faham tuan-tuan, bahawa kita perlu ada usaha ke arah itu dengan semangat Ramadan yang ada pada kita. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk akhirnya tuan-tuan puan-puan sekalian, sama-sama kita boleh mengembalikan sebuah kerajaan yang hebat,
kerajaan Islam bagi mengangkat martabat Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, insya-Allah tuan-tuan sekalian. Akhir kata tuan-tuan sekalian, saya dengan sedikit rasa malu nak merayu nak minta lah tuan-tuan. Saya di sini memang diamanahkan sebagai timbalan pengurusi tahfiz dan surau. Tahfiz lah saya nak sebut tuan-tuan. Dalam masa yang sama, saya juga AJK tahfiz Darul Ulum di Bukit Tagar, Kemaman, Terengganu. Tempatnya lokasi tuan-tuan, kalau tuan boleh pergi, tak jauh daripada Zoo Kemaman, mini Zoo Kemaman, Terengganu. Daripada arah Bandar Cukai nak ke zoo, lalu tahfiz yang saya sebutkan itu tuan-tuan. Saya AJK kat sana. Kira-kira ni macam koresponden wakil Lembah Kelang lah saya tuan-tuan kat sini. Sahabat yang uruskan semua sekali. Saya cuma macam inilah cari dana dan sebagainya. Tahfiz ni dhaif tuan-tuan. Dhaif jiddan. Lemah sungguh-sungguh. Sini alhamdulillah hebat. Sana tak hebat tuan-tuan. Dhaif sungguh. Tak seberapanya lah. Compare dengan zoo lagi canggih. Sungguh tuan-tuan. Tahfiz tuan-tuan, dia dana tak ada, sumbangan tak banyak, naik sikit-sikit. Zoo naik hebat tuan-tuan, ada gelunsur air dan sebagainya, tapi dah rosak macam-macam. Beli kambing pula, beli rimau mati, beli kuda mati, beli singa mati, yang beli tak mati lagi. Yang membeli belum mati lagi. Itu zoo tu tuan-tuan. Jadi kami malu dengan zoo tuan-tuan. Nak sebutnya apa? Tempat pelihara didik anak-anak hafal Quran dhaif. Tapi tempat pelihara didik binatang hebat. Kami nak cari dana tuan-tuan. Gitu sebutnya lah. Faham lah kot kan? Jadi kalau tuan-tuan bermurah hati 10 akhir Ramadan, beri RM1 sama dengan RM1,000, insya-Allah tuan-tuan. Beri RM1 sama dengan nilai RM1,000. Boleh? Kalau RM1,000 sama dengan berapa? Darab RM1,000 lah. Insya-Allah. Gitu. Jadi tuan-tuan kalau tak keberatan, kalau tak ada sikit beri banyak, insya-Allah. Untuk saya bawa ke sana, balik raya saya bawa insya-Allah untuk disampaikan kepada sahabat-sahabat bagi meneruskan usaha kami untuk membangunkan tahfiz berkenaan. Bertatih tapi tak mati insya-Allah tuan-tuan. Sebab di sana ada sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Hazri Jusoh yang itu hari bertanding dekat Don Kijal, tapi kalah tuan-tuan. Kalah kepada tuan punya zoo. Tahu kan? Dia kalah. Tuan punya zoo Kemaman. Kenal lah kan? Datuk Seri Ahmad Said. Dia kalah kepada itulah. Jadi nak macam mana tuan-tuan, tak ada rezeki lah. Jadi mohon tuan-tuan kalau ada kelebihan rezeki dan sebagainya, insya-Allah lepas ni kot mungkin boleh letak sejadah kat situ dan sebagainya untuk tuan-tuan sampai kepada saya nak sampai kepada sahabat-sahabat saya balik raya nanti insya-Allah, membantu untuk membangunkan tahfiz yang agak malam itu insya-Allah. Akhirul kalam, saya ambil kesempatan pada malam ini dengan masa yang sedikit ini untuk sekali lagi mengucapkan tuan-tuan selamat meneruskan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan menjadi yang terbaik buat kita insya-Allah. Dan saya bagi mewakili diri saya dan keluarga saya mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Insya-Allah tuan-tuan jangan nangis, raya lambat lagi. Insya-Allah. Panjang umur, rezeki, jumpa lagi insya-Allah pada lain kesempatan. Wallahu taala wa alam. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.